Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Syekh Musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Berkata Musannif rahimahullahu ta'ala, ketahui olehmu bahawasanya makna kikir itu, kikir yakni kedekut. Makna kikir yakni kedekut itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau maru'ah. Maru'ah maknanya maruah, yakni harga diri. Makna kikir itu menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau maruah. Yang pertama seperti zakat dan nafkah isteri. Nak menyatakan berkenaan tentang keburukan sifat kedekut, keburukan sifat kikir. Maka bila kata kedekut ataupun kikir, pasti ia merupakan salah satu daripada sifat yang tercela, sifat mazmumah. Bila kata sifat mazmumah, sifat yang tercela, maka ia menyatakan, menunjukkan keburukan sifat kedekut itu. Jadi apa kata ulama keburukan sifat kedekut ini? Ketahuilah, kedekut ialah menegah barang yang mewajibkan akan dia oleh syarak atau maruah. Kedekut ni dia tak mahu mengeluarkan harta pada perkara yang diwajibkan oleh syarak. Jadi syarak memang dah mewajibkan atasnya untuk mengeluarkan hartanya, tetapi dengan sifat kedekut maka terhalang dia untuk mengeluarkan harta dia, memberikan harta dia, sedangkan diwajibkan oleh syarak. Contoh apa? Zakat. Seperti yang diberikan contoh iaitu zakat. Zakat bila umpamanya sampai haul, pusingan setahun, nisab kiraannya, maka wajib pada syarak untuk dikeluarkan zakat. Tetapi dengan sifat kedekutnya, maka dia tak mahu keluarkan. Dia tak mahu keluarkan zakat, sedangkan dah wajib pada syarak untuk dikeluarkan zakat. Kerana apa? Kerana sebab kedekut. Bakhil disebut sebagai bakhil. Bahasa Arabnya bakhil, yakni kedekut. Contoh lagi apa? Nafkah isteri. Nafkah kepada isteri. Dia tak mahu bagi nafkah kepada isteri. Sebab apa? Kedekut. Padahal duit ada, padahal harta ada, padahal rezeki dia ada, tapi dengan sebab kedekut maka dia tak beri nafkah kepada isteri. Ataupun maruah. Maruah ni, maruah itu maknanya harga diri. Maruah, harga diri. Dan yang kedua seperti harta yang diberikan kepada penyair, yakni syair. Lagi harta yang diberikan kepada penyair untuk menghalangnya daripada mencecah dirinya. Diumpamanya yang kedua kata ulama dengan sifat kedekut seperti harta yang diberikan kepada penyair. Penyair ni tukang syair, tukang syair. Sebab apa? Kerana menegah cercanya. Cerca maknanya menghina, menghalang daripada mencecah, menghina diri dia. Maka mereka yang tiada memberi akan isterinya akan sesuap makanan yang lebih daripada nafkah yang wajib, tiada dinamakan ia kikir. Kalau dia dah bagi pada isteri dia, ataupun satu orang yang tidak beri sesuap makanan daripada bahagian yang lebih setelah diberikan nafkah yang wajib, maknanya satu orang tu nafkah yang wajib pada isterinya dah selesai, cuma dia tak berikan lebihan yang ada lagi pada dia itu, maka itu bukan namanya kedekut. Itu bukan namanya kedekut. Sebab apa? Sebab perkara yang wajib dah selesai dah. Nafkah kepada isteri dia dah bagi dah. Nafkah yang wajib selesai dah bagi pada isterinya. Cuma dia tak beri, mungkin dia tak belanja lebih sikit untuk isteri dia, keluarga dia, maka orang yang macam ini ataupun sifat ini bukan namanya sifat yang kedekut. Bukan namanya kedekut sebab dia dah beri dah nafkah yang wajib, cuma tinggal lagi dia tak beri lebih saja. Jadi itu salah satu daripada meluaskan perbelanjaan. Ada lebih, belanja lebih, tapi kalau dia dah beri dah nafkah yang wajib, cuma tak beri yang lebih, maka itu tidak namanya kedekut, tidak dinamakan sebagai kedekut.
Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan pangkat pemurah itu memberi barang yang lebih atas wajib pada syarak dan pada maruah. Dan pangkat pemurah, ini cerita pemurah pula. Pemurah ni apa? Dia berikan sesuatu daripada bahagian yang lebih. Bila yang wajib dah selesai dah pada syarak dan juga pada maruah tadi. Jadi perkara yang wajib selesai dah, yang dituntut oleh syarak tadi dia dah selesai. Cuma tinggal lagi ada lebih tadi. Contoh tadi dia ambil kesempatan pada hari Ashura, dia belanja lebih lagi. Itu namanya pemurah. Pemurah ni apa tuan-tuan? Yang wajib selesai, kemudian ada lebih, dia belanja lagi lebih, dia beri lagi. Ini pemurah namanya. Dan pemurah ni tuan-tuan merupakan salah satu sifat wali min awliya illah. Sifat para wali adalah sifat pemurah. Selagi siapa yang tak dapat sifat pemurah, dia bukan wali, dia kuali tuan-tuan. Sebab kedekut. Lepas tu kena jadikan kita ni pemurah. Pemurah apa? Tak lebih, kita bagi lebih. Bagi pada orang. Semua kita bantu, kita mana-mana apa kita bagi. Itu namanya pemurah. Dapatkan sampai kepada sifat pemurah tu ada dalam diri kita. Wujudkan. Tapi kalau masa kita sayang lagi dengan harta, duit, apa semua yang kita miliki masih sayang, belum lagi itu tuan-tuan. Masih lagi ada kikir, ada kedekut. Selesaikan wajib, selesai dah. Cuma ada orang nak minta tolong, ada orang minta sedekah, ada orang minta infak, ada orang minta derma, maka dia bagi. Itu pemurah. Pemurah ni sifat wali min awliya. Sifat para wali tuan-tuan. Siapa yang dah ada sifat pemurah, dia suka bantu orang dan sebagainya, maka itu dia mewarisi sifat para wali. Dan bukan hanya pemurah ini dari segi kebendaan saja, al-madiyah, duit dia ada lebih dibagi, makanan dia bagi, dia suka belanja orang. Bukan tu saja tuan-tuan, bahkan orang pemurah ni dari segi doa, dia suka doakan kepada orang lain, itu pun pemurah. Mana ada orang nak doakan orang lain? Ada? Tuan-tuan nak doakan kaya orang lain? Geleng kepala dia, tak mahu. Saya pun tak kaya lagi, saya nak doakan orang. Nampak? Tanda orang tu pemurah tuan-tuan, dia suka doakan juga kepada orang lain. Dia suka doakan orang tu sihat, kaya, murah rezeki, panjang umur. Nampak? Itu tanda pemurah. Kita doakan supaya orang ni Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Kita doakan orang ni mudah-mudahan Allah Ta'ala sentiasa rahmatkan kehidupan dia. Kita doakan supaya keaibannya ditutup oleh Allah Ta'ala. Kita doakan mana-mana amalan Allah Ta'ala bagi dia kekuatan untuk dia buat. Kita doa kebaikan-kebaikan semua dapat pada dia. Itu tanda orang pemurah. Tapi susah nak dapat tuan-tuan. Susah nak dapat. Ada kita nak doakan keampunan untuk orang lain. Di sini pun kita tak istighfar, kita tak minta ampun, nak doakan keampunan pada orang lain. Tapi itulah ciri wali min awliya illahi subhanahu wa ta'ala. Pemurahnya, dia tak lupa doakan kepada orang lain. Dia tak lupa doakan keampunan untuk orang lain. Sebab tu disebutkan antaranya dalam kitab Nasahihul Ibad, dibawakan satu hadis Nabi SAW, man istaghfara, barang siapa yang meminta keampunan untuk orang Islam, dia berdoa, dia minta supaya orang Islam diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nampak? Dia ada fikir orang lain tuan-tuan. Dia ada fikir umat Islam. Antaranya dia minta ampun supaya Allah Ta'ala ampunkan dosa-dosa orang Islam. Man istaghfarah, kata Rasulullah, siapa yang meminta keampunan untuk orang Islam, laki-laki ke perempuan, sebanyak 27 kali satu hari, maka dia diberikan pahala mengikut jumlah orang Islam yang ada pada ketika itu. Masya Allah, tabarakallah. Tuan-tuan bayangkan berapa orang Islam ada? Bukan seramai, satu dunia orang Islam ada berapa? Bilion dah. Sampai bilion.
Kurang lebih lah. Jadi dia meminta ampun, Allah Ta'ala minta ampunkan segala dosa-dosa orang Islam satu hari 27 kali. Apa sirah dia? Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampunkan dosa seluruh orang Islam laki-laki dan perempuan. 27 kali, tak banyak tuan-tuan. 27 kali. Maka kita mendapat pahala yang sungguh banyak. Kita kaya pahala tuan-tuan. Bukan jutawan. Apa lagi yang paling tinggi kaya? Bilioner. Kaya pahala tuan-tuan. Tak payah kaya harta pun tak apa, tapi pahala banyak. Tuan-tuan bayangkan kita dapat pahala setiap hari tu mengikut jumlah bilangan seluruh orang Islam. Masya Allah, bilion pahala kita. Allahu Akbar. Dengan kita ingat kepada orang lain, dengan kita apa? Pemurah, doakan, minta ampun kepada untuk orang lain. Sebab itu tuan-tuan, ulama dia tak tinggalkan doa ni. Astaghfirullah lil mu'minina wal mu'minat sebanyak 27 kali. Saya ijazahkan pada tuan-tuan untuk amal. Ini jangan tinggal. Bila-bila masa tuan-tuan? Pagi, petang, siang, malam, sekejap je 27 kali. Pegang tasbih tu, sekejap je 27 kali, sekejap je. Tapi kita dapat pahala, Masya Allah. Melimpah ruah pahala. Jadi jutawan kita tuan-tuan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Itu tandanya apa? Tanda dia pemurah. Bukan dari segi pemurah, dari segi harta saja, tetapi dengan doa pun dia tak lupakan orang. Orang tu sakit tuan-tuan, kita doakan senyap-senyap. Ya Allah, sembuhkan dia ya Allah. Ya Allah, senangkan dia ya Allah. Ya Allah, kayakan dia. Tuan-tuan jangan risau, benda yang kita doakan orang tu semua balik pada kita. Bila dengar balik pada kita, bukan main, besok saya doakan. Ya, tuan-tuan doakan orang tu kaya, tuan-tuan dapat dulu. Kita dapat dulu. Kita doa, ya Allah, kayakan dia ya Allah. Kita dapat dulu. Siapa yang doakan sesuatu kebaikan kepada orang, orang yang mendoakan dia tu dapat dulu. Kemudian baru yang orang yang dia mendoakan tersebut. Kita doakan orang tu sihat, ya Allah, sihatkan dia ya Allah, sihan dia sakit. Berilah kesihatan yang sempurna ya Allah, sembuhkanlah segera. Kita yang dulu dapat sihat. Kita yang ada sakit, Allah Ta'ala sembuhkan dulu. Itu kelebihan orang yang mendoakan orang lain. Kita doakan dia, ya Allah, murahkan rezeki dia ya Allah. Kita dulu dapat tuan-tuan, baru yang kita yang mendoakan tu baru dapat. Itu disebutkan oleh alim ulama bahawa kita mendoakan orang lain, maka kita yang mendoakan tu kita yang dapat dulu. Ya Allah, banyakkanlah ilmu dia ya Allah. Ya Allah, berilah sihat pada dia ya Allah. Ya Allah, dia ada masalah, keluarkanlah segala masalah dia ya Allah. Yang dia sakit, sembuhkanlah ya Allah. Semua dapat kita dulu. Sebab tu sampaikan, wujudkan kita gemar suka doakan orang. Itu tanda hati bersih. Tanda dia mewarisi sifat pemurah, sifat wali min awliyaillah. Bila hati kotor tuan-tuan, mana mungkin dia nak mudah untuk doakan orang lain. Dah, dipandang pun pandang ujung-ujung mata je. Action lah tu. Action lah tu. Belagak lah tu. Hati kotor. Apatah lagi nak doakan dia sembuh, biar badan luka, dia tu sakit. Doakan lagi orang tu sakit ada lah. Doakan orang tu susah ada lah. Doakan orang tu biar merana ada lah. Allah, na'udzubillah. Jangan tuan-tuan, jangan. Kita kena ada sifat rahim, sifat kasih sayang, sifat sayang pada semua orang. Doakan kebaikan kepada orang. Doa yang baik-baik kepada orang. Sebab tu peranan bersihkan hati ni sangat penting. Kalau tak tuan-tuan, apa yang kita sangka buruk pada orang, kita pandang sini pada orang, semua balik pada kita dulu. Kita kena dulu. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu pemurah apa dia? Memberikan sesuatu daripada bahagian yang lebih setelah kita selesaikan yang wajib pada syarak. Yang pada syarak selesai dah. Cuma tinggal lagi ada lebih kita bagi. Itu namanya pemurah. Pemurah. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan bahwasanya ubat bagi kikir itu,
Ini macam mana cara kita nak mengatasi sifat kedekut. Ini ubat dia tuan-tuan. Ini penting. Macam mana kita nak hilangkan sifat kedekut ni. Cinta, kasih pada dunia, harta, jawatan, pangkat dan sebagainya. Dan bahawasanya ubat bagi kikir itu dicampur pengetahuan dan pekerjaan. Cara nak mengatasi sifat kedekut ni kena ada kesepaduan dua perkara. Kena ada gabungan dua perkara ni tuan-tuan. Yang pertama ilmu, yang kedua amal. Siapa nak hilangkan sifat kedekut pada harta dia, dunia, kasih pada duit dan sebagainya tuan-tuan, maka dia kena gabungkan dua perkara, iaitu ilmu, pengetahuan maknanya ilmu, dan pekerjaan, pekerjaan maknanya amal. Dua ni kena gabung tuan-tuan. Kalau tak gabungkan dua-dua ni, takkan hilang kedekut tu. Takkan hilang. Masih dia sayang harta dia, pangkat dia, jawatan dia, dunia dia, masih sayang. Masih sayang. Kena gabung dua-dua ni tuan-tuan. Pengetahuan yakni ilmu, dan juga pekerjaan yakni amal. Adapun pengetahuan, maka bahawa mengetahui engkau akan seksa pada negeri akhirat. Dari segi ilmu, melalui ilmu ni lah tuan-tuan, kita kena tahu seksa pada hari akhirat dan dicela bagi orang yang mana ketika mana di dunia. Akhirat nanti kalau dia kedekut, maka pasti dia akan diseksa. Di mana? Di hari akhirat. Dan dicela manusia di dalam dunia. Dan kita kena ada ilmu juga, pengetahuan. Bila mana orang kedekut tuan-tuan, di dunia lagi adalah Allah Ta'ala bagi balas. Apa dia? Diceca, dicela oleh orang. Orang tak suka tuan-tuan kedekut. Tu siapa tu? Haji Bakhil. Di dunia dah kena cela dah tuan-tuan, apatah lagi akhirat kena seksa. Kena seksa. Sebab tu ini ilmu ni kena ada, pengetahuan ni kena ada, nak dihilangkan kedekutnya tadi. Kita kena ada ilmu, kena ada knowledge, kena ada pengetahuan. Kalau kita hak simpan dia harta dunia, duit harta kita ni, akhirat nanti kena seksa. Bahkan dunia Allah Ta'ala bagi manusia cela dah. Ini kena tahu dulu. Dan mengetahui engkau akan bahawasanya harta itu tiada bersama-sama dengan dikau ke dalam kubur. Ilmu pengetahuan yang kedua kita kena ada, nak hilangkan kedekut ni. Harta tak akan tuan-tuan duk ikut kita masuk dalam lubang kubur. Harta sama sekali tidak. Harta duk ikut, anak keluarga duk ikut, tak, amal duduk ikut, duk hantar ni, usung ni pergi kubur ni, tiga perkara ikut. Tapi yang balik apa? Ahli keluarga, harta, yang tinggal amal je. Yang tinggal amal je. Ada ahli keluarga nak duduk kat situ tuan-tuan, sayang macam mana pun dia balik tak? Balik. Bye-bye Abang Haji, bye-bye Ajah, balik kan. Sayang macam mana pun balik. Harta, balik. Harta, balik tuan-tuan. Ada kereta Alphard pun sampai kubur tak? Van jenazah je tuan-tuan sampai kubur. Van jenazah je sampai kubur. Tapi saya tengok kalau bandar-bandar besar dahsyat van jenazah dia. Istimah, Alphard, Velfire, ngasa juga tak? Walaupun ketika hidup tak dapat. Mana-mana besar dahsyat dia punya van jenazah dia. Saya pun terkejut. Van jenazah Alphard tuan-tuan. Untung jenazah tu dapat naik Alphard. Istimah, Velfire. Dah keren je tuan-tuan. Tapi ikut tak sampai kubur? Dah balik. Tinggalnya apa? Amal je. Tinggalnya apa? Pahala yang dia sedekah dulu. Dia tak sedekah tak ada lah. Sebab itu ilmu pengetahuan ni kena ada. Harta tak akan mengikut kita ke dalam kubur. Tak akan sama sekali tuan-tuan. Dan hanya senya yang menyertai, yakni yang mengikut akan dikau ke dalam kubur engkau itu segala amal engkau yang baik dan yang jahat. Jadi apa yang ikut kita ke dalam kubur ialah semua amalan yang kita buat dulu ketika mana kita hidup, sama ada yang baik ataupun yang buruk.
seperti bersedekah. Contoh amal yang baik yang ikut apa? Sedekah. Apa yang kita sedekah, itulah kita punya, tuan-tuan. Itulah yang kita punya. Sebab itu sampai Rasulullah SAW dia memberikan satu pendidikan kepada isterinya, bahkan kepada kita. Satu hari ada orang bagi barang kepada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka bila Nabi SAW tengok tidak berkeperluan untuk dia serta ahli keluarganya untuk dapatkan barang tersebut, maka dia bagi orang lain. Lalu kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wahai Rasulullah, tadi ada orang bagi kita barang, tapi tak ada dah. Kata Rasulullah, aku dah bagi orang lain dah. Ya Rasulullah, tu kan barang kita, orang dah bagi pada kita, kan kita punya. Kata Nabi SAW, wahai Aisyah, apa yang ada pada kita itu bukan kita punya. Apa yang kita punya? Apa yang telah kita bagikan kepada orang. Apa yang telah kita keluarkan, apa yang telah kita berikan, apa yang telah kita bagikan, itulah sebenarnya milik kita yang sebenar. Kata Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu ta'ala, ya Rasulullah, dah, kita bila kita dapat tu kan kita punya. Kalau kita bagi orang, bukan kita punya dah. Tuan-tuan nampak bagaimana Nabi SAW menukarkan fikir dunia kepada fikir akhirat. Hak kita yang sebenarnya iaitu pahala setelah mana kita beramal. Kita bagi orang, kita sedekah, kita infak, pahalanya kita dapat. Itulah maksudnya kita punya. Selagi mana kita belum bagi, selagi mana kita belum beri, itu bukan belum kita punya lagi. Belum kita punya. Jadi kalau sebanyak mana ada orang bersedekah, maka itulah yang dia punya, yang akan dibawa sampai ke kubur. Itu merupakan amalan yang baik. Dan lagi contoh kikir. Kikir amalan yang buruk. Kikir amalan yang buruk, amalan yang tak baik. Contoh kikir yakni kedekut. Sebab tu selagi mana kita ada, tuan-tuan, walaupun tak banyak, jangan tinggalkan sedekah walaupun sehari-hari. Jangan tinggalkan sedekah, jangan tinggalkan infak. Kalau tak, tuan-tuan, masuk dalam lubang kubur, menyesal selama-lamanya. Semua orang akan menyesal. Kalau aku tahu, habislah, tuan-tuan. Bila? Dalam lubang kubur nanti. Kerana kubur itu merupakan nadamah, tempat penyesalan. Tempat penyesalan. Sebab itu Abu Hatim rahimahullahu ta'ala pernah berkata, man jada sadaka man bakhula razala. Siapa yang pemurah, siapa yang suka sedekah, siapa yang dermawan, maka dialah orang yang mulia. Seperti mana siapa yang kedekut, maka dialah orang yang hina. Siapa yang suka sedekah, suka infak, siapa yang dermawan, maka dia sadar ni orang yang mulia. Kama man bakhula razala. Seperti mana sama dengan orang yang bakhil, kedekut, maka dia akan dihina oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu jangan sehari-hari tanpa tidak bersedekah. Tanpa tidak bersedekah. Kerana pahala bersedekah ni, tuan-tuan, sangat besar. Sebab itu disebutkan oleh alim ulama tentang tingkatan pahala bersedekah. Sedekah ni, tuan-tuan, dia ada tingkatan dia. Dia ada peringkat dia. Dia ada layer dia. Supaya kita target, sebagai satu target, kita gemar dan kita tahu mana nak target, tuan-tuan, pahala yang paling besar dalam bersedekah. Sebab itu kata ulama, tingkatan bersedekah ni dia ada 5 tingkatan. Dia ada 5 tingkatan. Yang pertama, kalau kita sedekah kepada orang yang sihat. Orang tu sihat, tapi kita sedekah juga pada dia, kita beri juga, bantu pada dia. Dia sihat, dia sedekah kepada orang lain yang sihat, maka tingkatan nilaian gandaan pahalanya 10 kali ganda. 10 kali ganda. Orang sihat kita bagi. Untuk budak-budak kan, kita sini je, nah, duit dibeli aiskrim, pahalanya 10 kali ganda, tuan-tuan. Itu
Itu tingkatan yang pertama. Tingkatan yang kedua, dia sedekah kepada orang yang sakit. Dia sedekah kepada orang yang buta. Dia sedekah kepada orang yang ditimpa macam-macam musibah. Orang tu accident, orang tu lepas operation, dia sedekah. Maka satu orang dia sedekah kepada orang yang ditimpa musibah, yang sakit, maka pahalanya tuan-tuan 90 kali ganda. Ni kita tahu tuan-tuan, sebab apa kita boleh tahu dia punya besarnya tingkatan sedekah tang mana. Kita boleh target, kita boleh beramal. Pantang tengok orang susah, cepat-cepat je tuan-tuan, dandan je. Cepat-cepat je. Orang tu sakit, cepat-cepat saja dia bantu. Orang tu ditimpa musibah, cepat-cepat saja dia tolong tuan-tuan. 90 kali ganda. Tu pahala je. Ni tingkatan yang kedua. Tingkatan yang ketiga, dia sedekah kepada kaum kerabat dia. Kaum kerabat dia, ahli keluarga dia, abang dia, adik dia, ada yang susah-susah tu kan, kaum kerabat kan, sepupu sepapak dia dan sebagainya. Ada yang susah, dibantu. Dia suka bantu. Kaum kerabat bukan orang lain. Yang ada pertalian darah, saudara mara dia, kaum kerabat dia, adik-beradik dia, itu nama kaum kerabat. Dia sedekah kepada kaum kerabat dia tuan-tuan yang memerlukan ni, yang susah, dibantu 900 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Besar pahala. Lepas tu jangan kedekut dengan adik-beradik. Tapi tuan-tuan, akhir zaman adik-beradik lah yang berpecah belah. Adik-beradik lah musuh dia. Biar dia susah, dia pandai lah tu. Tapi orang lain cepat-cepat dia bantu. Silap tuan-tuan. Itu kaum kerabat dia, kena tolong, kena bantu. Kalau dia sedekah kepada kaum kerabat dia, dia tolong kaum kerabat dia tuan-tuan, maka pahalanya 900 kali ganda. Berbanding orang lain tadi berapa? Yang susah tadi 90. Tapi kaum kerabat 900 kali ganda. Abang kamu tak tolong ke? Kakak kamu tak tolong ke? Allahu Akbar. Rugi tuan-tuan. Rugi besar. Rugi besar. Itu balik raya ke, jumpa ke tuan-tuan, jumpa adik-beradik apa semua, ulur sikit tak apa. Ulur. Ada yang jenis susah-susah sikit kan, ulurlah sikit. Maka pahalanya besar, 900 kali ganda tuan-tuan pada kaum kerabat. Itu tingkatan yang keberapa? Yang ketiga. Tingkatan yang keempat, dia sedekah kepada kedua orang tua dia. Ini untung tuan-tuan kalau orang tua dia masih ada. Allahu Akbar. Kalau dah tak ada ni, sedikit besar tuan-tuan orang tua ni. Kalau dia bantu orang tua dia tuan-tuan, tuan-tuan tahu pahalanya berapa? 100,000 kali ganda. Bukan 900, 100,000 kali ganda. Balik kampung, bagi sikit, ulur. Walaupun 100, walaupun 200, walaupun 300, 100,000 kali ganda tuan-tuan orang tua. Dengan orang tua jangan kedekut. Jangan kedekut, sungguh. Tuan-tuan senangkan orang tua, Allah Ta'ala senangkan hidup kita. Kita belanja lebih sikit untuk orang tua, Allah Ta'ala belanja kita lebih tuan-tuan. Sungguh. Jangan rasa-rasa macam galat. Jangan galat. Jangan ada galat langsung tuan-tuan. Dengan orang tua jangan ada rasa galat. Jangan ada galat. Ada satu orang ni tuan-tuan, anak dia ramai, 12 rasa saya. Dia cerita dengan saya sini je, Haji ni 12. Saya kata ramai je anak. Alhamdulillah Ustaz. Paling tidak pun 12 orang, seorang kalau balik dia bagi 200, 12 dah berapa? Dia kira tu. Dia kira tuan-tuan, dia tuntut tu. Dia tuntut tu. Anak jangan ada rasa galat dengan orang tua tuan-tuan. Rugi besar. Balik jangan tak bagi langsung, walaupun sikit, bagi juga. Walaupun RM10, bagi juga. Sebab kita tak tahu bila masa kita boleh berkhidmat dengan orang tua kita, bila masa kita boleh bagi lagi, bantu sedekah untuk orang tua kita. Kita tak tahu bila. Bila. Sebab pahalanya besar, 100,000 kali ganda. 100,000 kali ganda. Tuan-tuan kena jadi pemurah sungguh-sungguh. Sampai orang tua kita kata, dah lah, asyik kau bagi je, itu bagus dah.
Kalau dia komplain tuan-tuan, kosong je. Salam tu nak balik, kosong je. Something lah tuan-tuan, something. Kalau sampai dia kata apa, dah lah, itu kau dah bagi ni, nak bagi lagi, itu bagus lah tu. Itu bagus dah. Itu penanda arahnya. Itu dah Maulid dah tu. Maknanya dah memang sangat bagus lah tu. Setiap kali balik jumpa, balik. Lagi pula dia dekat dengan rumah orang tua dia, lalulah duduk ziarah tuan-tuan. Janganlah rumah dekat, tapi seminggu sekali. Ya Allah, rugi. Setiap kali datang, tiap-tiap hari ulur, walaupun RM10, pahalanya 100,000 kali ganda. Itu tingkatan yang keempat, sedekah. Tingkatan yang kelima, yang terakhir sekali tuan-tuan, sedekah kepada alim ulama, sedekah kepada ahli fuqaha. Tuan-tuan tahu pahalanya berapa? Pahalanya 900,000 kali ganda. 900,000 kali ganda. Orang tu nak buat madrasah, orang tu nak buat pondok, orang tu nak buat pengajian, bantu alim ulama, bantu para fuqaha, bantu alim ulama. Allah Ta'ala yang berikan kelebihan ilmu pada dia tu, ilmu agama, kita bantu dia tuan-tuan 900,000 kali ganda. Masya Allah, tabarakallah. Dan tuan, kami walaupun setakat macam ini dah bekerja, walaupun dah berkongsi menyampaikan ilmu, tapi Tok Guru kami tak pernah lupa tuan-tuan. Tetap kami bantu. Walaupun setahun sekali kita kumpulkan tuan-tuan dengan alumni, dengan kawan-kawan ni semua, bekas pelajar apa semua, kita kutip, kita bagi Tok Guru. Bagi tiap-tiap tahun tuan-tuan. Pahalanya besar. Sebab tak kira lah dia tu dah kaya ke apa ke, dia orang alim, dia para fuqaha, Tok Guru. 900,000 kali ganda. Itu tingkatan sedekah yang paling tinggi. Setiap kali kita jumpa tuan-tuan, kita, orang tu kata apa, salam keruk. Salam keruk tu tetap ada. Bagi juga. Kerana pahalanya besar. Yang paling besar sekali tingkatan sedekah, iaitu kepada orang alim, ulama dan para fuqaha. 900,000 kali ganda. Jadi bila kita tahu tingkatan-tingkatan ni tuan-tuan, tingkatan sedekah, kita boleh target. Kalau nak paling besar, ini kepada siapa, nak paling kurang, ni kepada siapa, yang nak ni kepada siapa. Tapi ala kulli hal, jangan tidak ada sedekah sehari kepada 5 golongan ini. Jangan tak ada langsung. Jangan tak ada langsung. Sebab tu, ini bila kita tahu tuan-tuan, kita dapat tahu target. Ini pahalanya besar, ni pahalanya besar. Tapi tetap lillahi ta'ala. Pahala itu terserahlah pada Allah Ta'ala. Terserahlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu di antara disebutkan beberapa faedah tingkatan pahala bersedekah, supaya kita tahu tuan-tuan, dan kita rebut peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana itu merupakan, bila mana kita sedekah, pahala itulah yang tuan-tuan yang akan ikut kita sampai ke dalam kubur. Adapun amalan yang tak baik, kedekut itu langsung tak ada. Langsung tak ada. Tuan-tuan jangan sampai ada sifat su'uzon, sangka buruk dengan orang yang orang minta sedekah ke, ataupun kita nak beri sedekah. Nak bagi, tak mau, diam saja. Saya bukan tak nak bagi Ustaz. Itu jumpa dia kat bank ni kat bank ni pula, orang sama je. Jangan nak bagi, tak bagi. Bukan tak mau bagi, tapi jangan. Nak bagi, tak mau bagi, diam. Jangan banyak cakap tuan-tuan. Tu je. Nak bagi. Walaupun orang sama ke apa ke, dia lagi, itu dekat bank, ini kat kedai makan, dia lah. Nak bagi, tak nak bagi dah. Jangan ada sangka buruk ke dan sebagainya tuan-tuan. Kita tak tahu, kadang-kadang Allah Ta'ala duk hantar tu seseorang pada kita tu, itu sebagai satu ujian kepada kita. Kita tak tahu. Kata guru kami tuan-tuan, beruntunglah kalau kita tengah duduk-duduk apa semua, mai orang datang minta sedekah. Itu satu peluang yang besar. Tak payah nak cari-cari.
Tak payah nak cari-cari. Itu peluang Allah Ta'ala uji nak tengok macam mana hati kita. Macam mana hati kita. Tak? Sebab tu hati-hati tuan-tuan, jangan sangka buruk. Nak bagi, tak mau bagi, diam. Habis cerita. Ada satu hari tuan-tuan, guru kami, dia travel, dia musafir, singgah satu masjid. Pagi ni pukul 5.30. Pagi pukul 5.30. Sampai-sampai saja nak naik masjid tu, ada orang duduk tercongok dekat tangga pintu masjid tu. Boleh tercongok. Duduk minta sedekah. 5.30 pagi minta sedekah. Jadi guru saya ni, dia nak naik, dia duduk situ minta sedekah RM1. Dia sebut RM1. Siapa pula ni? Tu pagi-pagi buta 5 lebih ni duduk minta. Lepas tu minta RM1 kan. Lepas tu guru saya nak pergi ke kanan, nak naik, dia pergi ke kanan, RM1. Orang ni, dia nak pergi ke kiri, dia berikut lagi RM1. Dia tengok, siapa ni? Tak apalah, Berapa kocek, adalah duit sikit tuan-tuan, bagi dia. Bagi, selesai. Naik terus apa semua. Tapi peliknya lepas tu orang tu tak ada dah. Tak ada. Dapat isyarat tuan-tuan malam tu, itu bukan sebarangan orang. Yang mai datang tu minta RM1 tu, tengah pagi-pagi buta tu, belum subuh lagi tu, itu bukan sebarang orang. Allah Ta'ala uji nak tengok kita macam mana hati kita tuan-tuan. Nampak? Lepas tu hati-hati, yang mai datang dengan kita tu sangka baik je. Nak bagi, tak nak bagi sudah. Jangan cakap macam-macam tuan-tuan. Kita tak tahu, Allah Ta'ala sentiasa uji kita, hati kita. Bagaimana kita dengan kasih kepada harta ataupun tidak. Maka sebab itu, ini tingkatan sedekah ni, mudah-mudahan kita rebut peluang dan ruang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ilmu tu kena tahu. Itu merupakan ilmu supaya kita dapat hilangkan sifat kedekut. Dan bahawasanya segala harta yang milik bagi Allah Ta'ala, dan memberi ia akan dikau daripadanya supaya engkau belanja kepada pekerjaan engkau yang berfaedah. Jadi ilmu lagi yang kita kena tahu supaya dok hilangkan sifat kedekut. Semua harta ni adalah milik Allah. Hakikatnya semua harta ni milik Allah. Kita kena tahu. Dok main pada kita ni, simpan sekejap je, singgah sekejap je. Dok lalu sekejap je, bukan kita punya. Tetap Allah Ta'ala punya, milik Allah. Dia tumpang sekejap je kocek kita, dia tumpang sekejap je akaun kita. Tapi hakikatnya harta ni adalah milik Allah, dan dia berikannya kepada kita untuk kita gunakan pada sesuatu yang berfaedah. Yang berfaedah. Berfaedah apa? Selepas kematian kita. Jadi mai datang masuk kocek kita, dalam akaun kita, itu singgah sekejap saja, supaya digunakan untuk kebaikan, untuk memberikan faedah setelah mana kita mati. Setelah mana kita mati. Itu tujuan nak kita faham. Bila kita ada ilmu ni tuan-tuan, kita tahu semua milik Allah, pinjam sekejap saja, maka kita akan hilangkan sifat kedekut. Maka kita tak terlalu sangat sayang kepada harta yang kita ada tu. Sebenarnya harta itu adalah milik Allah. Dan bahawa engkau ketahui bahawasanya menahan akan harta itu, jika kerana hendak bersedap-sedap dengan dia pada keinginan, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Jadi kalau satu orang tuan-tuan, dia rasa seronok dengan diikut hawa nafsu dia, dia masa sedap-sedap, seronok dengan harta yang dia ada, dia suka simpan tuan-tuan. Orang kan suka simpan kan, suka simpan harta, macam-macam dia simpan. Macam-macam dia simpan. Dekat bawah bantal ada, bawah tilam ada, bawah baju ada, atau almari ada. Dia suka simpan. Jika dia suka simpan harta ni untuk semata-mata bersedap-sedap, masuk bersedap-sedap ni seronok, rasa seronok, suka tengok duit banyak, saya simpan. Dia kan suka seronok kan.
Tak, 2-3 hari kira, 2-3 hari kira. 2 hari kira. Dia simpan tu bukan apa, nak rasa seronok. Sebab apa tuan-tuan? Hawa nafsu. Hawa nafsu tu dia punya peranan dia. Suka dengan seronok-seronok, sedap-sedap, dengan keinginan duit yang banyak daripada simpan dan sebagainya. Maka pahala, nak kena tahu, maka pahala akhirat lebih sedap daripadanya. Nak menyatakan bahawa pahala di akhirat lebih seronok tuan-tuan, kalau kita bawa sebanyak pahala mana kita boleh bawa, lagi seronok daripada mana kita simpan harta tu. Sebab belum tentu lagi kita punya. Tapi apa yang telah kita belanjakan, kita berikan, itulah pahala yang kita akan dapat nanti di akhirat. Itu lebih seronok. Itu lebih sedap. Dan menunaikan keinginan itu tabiat binatang. Allah. Tak. Dan kata ulama lagi, sedangkan orang yang mengikut hawa nafsu, menunaikan keinginan dia seronok, nafsu dia nak ni, dia buat, dia beli, dia beli, itu merupakan tabiat binatang. Suka-suka, seronok-seronok, sedap-sedap tuan-tuan, itu merupakan tabiat binatang. Dan membelanjakan harta pada taat itu tabiat mereka yang berakal. Tapi kalau orang dia suka infak, dia suka sedekah, dia gunakan hartanya untuk agama, jalan ketaatan kepada Allah, itu tanda tabiat orang yang ada akal. Sebab dia tahu yang dia bagi itu, itulah hak dia, itulah harta dia, itulah pahala dia di hari akhirat nanti. Selagi mana yang ada tersimpan tu bukan lagi dia punya, bukan lagi yang memberikan kebaikan manfaat nanti setelah mana dia mati. Jadi bila ada ilmu ni tuan-tuan, maka dia suka bersedekah. Dia tak suka simpan. Dia suka bersedekah. Yakin rezeki itu Allah Ta'ala sudah tetapkan, dan ada rezeki selagi mana kita belum mati, maka rezeki itu tetap ada. Rezeki itu tetap berjalan. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah. Dan jika adalah ia menegah harta, jika dia suka duk tahan ataupun tak bersedekah, dia suka duk simpan harta dia tuan-tuan, dan menahan menahannya harta itu kerana dicadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan, dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan, maka ini sehabis-habis bodoh. Di kadang-kadang dia tahan harta tu, dia simpan untuk keperluan anak, seolah-olah dia sediakan kebaikan untuk anak dia. Yalah, dia simpan tu untuk anak dia masa depan contohnya, seolah-olah nampak dia menyediakan kebaikan untuk anak dia. Betul tak? Betul. Tetapi nanti dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya dengan kejahatan, bukan dengan kebaikan. Sebab dia simpan harta tu, dia tahan harta tu, cadangnya untuk masa depan anak. Masa depan anak, dia tak belanjakan untuk agama, untuk ketaatan dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia cadang untuk anak, maka seolah-olah ia meninggalkan anaknya dengan kebaikan. Ya, nampak bentuk kebaikan untuk anaknya sebab dia simpan harta tersebut untuk anak dia, dan datang ia akan Tuhannya dengan kejahatan. Nanti dia mati tuan-tuan, dia bertemu dengan Allah, itu dia dengan kejahatan, bukan dengan kebaikan. Sampai begitu sekali tuan-tuan dia punya negatifnya, suka simpan duk harta. Maka ini sehabis-habis bodoh. Itu merupakan perkara yang paling jahil, perkara yang paling jahil. Kenapa tuan-tuan? Kerana menyenangkan ia akan orang yang lain dengan memberi mudarat ia akan dirinya sendiri. Perkara yang disimpan tu untuk anak tu bukan perkara kebaikan. Kerana perkara perbuatan itu merupakan perkara yang paling jahil, kerana menyenangkan orang lain dengan memudaratkan diri sendiri. Itu bukan perkara yang baik tuan-tuan. Dia nak senangkan anak dia, tapi dia tak gunakan untuk kebaikan sedekah, infak. Orang tua dia, alim ulama, orang yang sakit, tak, dia simpannya untuk anak. Maka perbuatan jahil ni, iaitu dia sangka menyenangkan orang lain, sedangkan memudaratkan dia nanti bila mati tak ada apa-apa, itu merupakan tindakan yang jahil, tindakan bukan bijak. Tak bijak macam itu.
Sebab itu apa yang ada itu yang terbaik kita berikan, kita sedekahkan, kita keluarkan tuan-tuan. Itulah yang memberikan manfaat setelah mana kita mati. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan adapun pekerjaan, perkara yang kedua kita kena himpunkan tadi. Yang pertama apa? Pengetahuan, yakni ilmu. Yang kedua pekerjaan. Pekerjaan apa maknanya? Amal. Maknanya amal. Maka bahawa memberati engkau akan diri engkau dan menggagahi engkau akan dia atas memberi dan atas murah. Dari segi tindakan amal ni apa dia tuan-tuan? Sudah mana kita tahu ilmu, kemudian kita gabung dengan amal, kita kena paksa. Memberati atau menggagahi maknanya kita kena paksa diri kita. Kita kena kuatkan diri kita untuk gemar sedekah. Lawan nafsu, lawan bisikan syaitan, lawan nafsu. Paksa diri, kuatkan diri untuk sedekah, untuk infak, untuk derma. Itu dari segi amal. Bagi dari segi ilmu kita dah tahu dah. Oh, kalau tak susah kita akhirat. Oh, kalau tak kena seksa nanti. Maka dari segi tindakan amal, maka kita kena berarti, maksudnya kita kena kuatkan diri kita. Dan kita kena gagah, maknanya kita kena paksa diri kita untuk memberi, untuk bersedekah. Dan atas murahnya, dan jadikan kita ni orang yang pemurah. Kena paksa. Kena paksa tuan-tuan, kena pujuk. Hari ni dah sedekah belum? Tak. Hari ni dah sedekah belum? Kenapa kau tak bagi? Paksa. Supaya kalau tak tuan-tuan, memang takkan kita amal, takkan kita nak melaksanakan walaupun kita ada ilmu. Maka tak hilanglah tuan-tuan sifat kedekut. Maka itu salah satu daripada amalan untuk kita menghilangkan kedekut tadi. Dengan ilmu yang ada kita gabung dengan amal. Kena paksa. Dan sentiasa memperbuat engkau akan yang demikian itu, hingga jadilah murah itu adat kebiasaan bagi engkau. Sampai bila tuan-tuan kita kena paksa, kena kuatkan diri, sampai wujudnya sifat pemurah bagi kita. Sampai kita istiqamah, suka beri, suka infak, suka sedekah, sampai jadi kebiasaan, adat. Pantang tengok dengar orang susah, ada orang susah ke tu? Cepat-cepat sampai jadi adat di situ. Pantang jumpa orang, dia nak bagi je. Pantang tuan-tuan kalau makan, dia asyik belanja je. Sampai begitu tuan-tuan, sampai sikap pemurah ni dia menjadi kebiasaan dalam diri dia. Sampai dia jadi kebiasaan dalam diri dia. Ini yang penting tuan-tuan. Sebab itu Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, ma nakasa malu abdin min sadaqah. Kata Rasulullah, harta seseorang hamba tidak akan berkurang disebabkan sedekah. Ini pegang betul-betul tuan-tuan. Pegang dan hadam betul-betul, sematkan terus. Mana kasa, kata Rasulullah, tidak akan kurang harta seseorang. Mana kasa malu, harta seseorang tidak akan kurang min sedekah, dengan sebab dia sedekah. Terus lekat tuan-tuan, semat terus. Sedekah bukan mengurangkan harta. Tak. Tidak sedikit pun akan mengurangkan harta. Matematik kita je, aku ada 10, bagi 5, tinggal 5. Kuranglah. Itu matematik kita. Jangan samakan dengan matematik Allah. Sebab Rasulullah sebut dah, manakasa malu abdin, tidak akan berkurang harta seseorang min sadaqah, daripada bersedekah. Yakin tu tuan-tuan, pegang. InsyaAllah harta kita tak akan berkurang. Harta kita tak akan berkurang. Ini janji Nabi SAW. Sebab tu kena ambil perhatian. Bahagia untuk orang yang bersedekah. Bahagia tuan-tuan, orang yang bersedekah insya-Allah dia akan diberikan kebahagiaan, saadah oleh Allah Ta'ala. Dan peringatan juga untuk orang yang kedekut dengan doa para malaikat. Sebab kata Rasulullah SAW, setiap hari bila ada satu orang ini dia bersedekah,
maka malaikat akan doakan untuk dia, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Satu orang dia bersedekah, pagi-pagi dia sedekah tuan-tuan, malaikat dia doakan untuk dia, Allahumma a'ti munfikan khalafa, ya Allah beri ganti balik harta orang yang bersedekah yang tadi. Nampak? Siapa doa? Malaikat. Malaikat doa tuan-tuan mustajab, makbul. Tapi bila pagi-pagi dia tidak bersedekah, malaikat hak satu lagi dia doa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah hancurkanlah harta dia sebab dia kedekut, dia tak sedekah. Yang doakan hancur harta tu siapa? Malaikat, kan? Bukan Pak Haji, malaikat tuan-tuan. Makbul di sisi Allah Ta'ala. Sebab itu jangan kita tidak sedekah. Jangan kita tidak sedekah sampai jadi kita ni adat biasa, suka gemar untuk bersedekah, kita jadi pemurah dan sebagainya. Dan bahawa menipu engkau akan diri engkau dengan baik nama jika engkau pemurah, dan dengan mendapat balasan dunia dan akhirat. Maka kemudian daripada sudah beradat engkau mengeluarkan harta dan pemurah, maka hendaklah menghilangkan engkau akan ini tipu daya dengan diansur-ansur. Sampaikan kita dah suka bersedekah, suka beri, menjadi kita orang yang pemurah, maka insya-Allah tuan-tuan, secara beransur-ansur, sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit, kita akan buangkan sifat kedekut. Kita akan buangkan sifat kedekut dengan amalan tersebut. Dengan kita beramal tersebut, dengan ilmu yang ada kita gabungkan tuan-tuan, lama-lama sedikit demi sedikit sifat kedekut tu, kikir tu, bakhil tu, dia akan kikis. Dia akan kikis. Tuan-tuan muslimin hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, akhirnya tuan-tuan, Al-Imam Al-Haddad rahimahullahu ta'ala, seorang wali min awliyaillah, beliau pernah memberi nasihat. Kedekut ni dia merupakan, ataupun kita panggil apa, lokek lah. Lokek kedekut ni, apatah lagi kedekut ataupun lokek yang melampaui batas ni bahaya tuan-tuan. Kalau kedekut, memang ada orang kedekut biasa, tapi jangan terlalu melampaui batas, terlalu kedekut sangat. Disebut dalam hadis bakhilun mutabba', kedekut yang terlampau kedekut betul. Tak sikit pun dia tak mahu sedekah. Ini duit saya penat kerja siang malam, takkan nak bagi orang. Budak sekarang kata apa? Kedekut take domasin. Memang kedekut terlampau sangat. Itu merupakan yang membawa kepada fatahlik, kebinasaan dunia dan akhirat. Jangan terlalu kedekut terlampau sangat tuan-tuan, sehingga kan tidak memberikan manfaat kebaikan kepada akhirat nanti setelah mana kita mati. Sebab itu ini peringatan, nasihat yang sangat-sangat penting dalam kehidupan kita, supaya kita jadi kita sifat pemurah. Kita tidak tahan harta kita, kita tidak simpan harta kita, melainkan kita beri untuk manfaat setelah mana kita mati. Dan yang terakhir tuan-tuan, saya nak kongsi satu doa untuk jauhkan sifat kedekut. Ini diajarkan sendiri oleh Rasulullah SAW. Selain daripada kita ikhtiar tadi dengan ilmu yang kita ada, kemudian kita beramal, kedekut lagi, doalah tuan-tuan. Doa supaya nak hilangkan kedekut ni, doa juga pada Allah Ta'ala, seperti mana doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa doa untuk kita jauhkan sifat kedekut? Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubni wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umri wa a'udzubika min fitnatid dunya wa adzabil qabri. Allahumma inni a'udzubika minal bukhli,
Ya Allah, jauhkan kami, jauhkan aku, lindungkan aku minal bukhli, daripada sifat bakhil. Kita minta lindung daripada Allah Ta'ala daripada sifat kedekut. Wa a'udzubika minal jubni, ya Allah, aku berlindung denganmu daripada perasaan penakut. Penakut. Jubun maknanya, jubni maknanya penakut. Kemudian yang ketiga, wa a'udzubika min an uradda ila arzalil umri, dan juga ya Allah, aku berlindung dengan Engkau ya Allah daripada dikembalikan kepada usia, kepada umur yang hina. Sebab kedekut sia-sia tuan-tuan umur kita. Walaupun panjang macam mana pun, tapi kedekut habis tuan-tuan. Buruk umur kita. Dan yang terakhir, wa'udzubika min fitnatid dunya wa azabil qabri, ya Allah, aku berlindung juga dengan Engkau ya Allah daripada fitnah dunia dan azab siksa kubur. Hadis ni hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Ni Rasulullah sendiri yang ajar tuan-tuan doa ni. Maka kata ulama, inilah doa untuk jauhkan dan kita hindarkan sifat kedekut. Sendiri diajarkan oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan tuan-tuan kita dapat amal, kita dapat sampaikan serta bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala hilangkan sifat-sifat mazmumah dalam diri kita, bersihkan hati kita daripada akhlak-akhlak yang tercela, sifat-sifat yang tercela, antaranya iaitu kedekut. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita pemurah, suka berinfak, suka bersedekah, apatah lagi untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. InsyaAllah mudah-mudahan bermanfaat. Panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Bab yang ke-6 pada menyatakan kasih akan kemegahan. Orang suka megah, suka kepada yang megah, itu salah satu daripada sifat cela tuan-tuan. Sifat yang tercela. Kita sambung nanti pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan panjang umur, kita jumpa nanti pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.